Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaramah yang okay. Ada tak off mic Bunda Zahara Yusof. Baik. Al-Muhtaramah yang saya hormati, lagi saya muliakan, penganjur SPQ, Puan Sabariah. Seterusnya barisan moderator, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Bunda Zahara Yusof tak off mic lagi tu. Okey, terima kasih. Jadi alhamdulillah, pertamanya nak buat selamanya, marilah kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya, kita bertemu lagi pada hari ini, pada hari yang ke-21 Safar 1445 Hijrah ini, yang mana insya-Allah dalam 10 hari kita akan masuk dalam Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak, insya-Allah, amin. Jadi sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Jadi kita akan sambung perbincangan kita menerusi kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pun dah berada pada penghujung perbincangan kitab 100 Sunnah. Kita akan sambung pada pagi ini pada sunnah yang ke-94, 94, iaitu kita dah masuk bab yang terakhir, bab yang ke-18, bab membicarakan tentang adab. Kita sambung pada sunnah yang ke-94. Qala al-muallifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke-94. Baik. Jadi baik sekalian boleh lihat dalam slide yang saya paparkan, dia agak panjang sikit hadis dia. Tidak apa, kita akan bacakan dan kita akan bincangkan. Jadi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni tentang apa tajuk dia? Peminjam mengembalikan pinjaman dengan lebih baik. Peminjam mengembalikan pinjamannya dengan lebih baik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah meminjam kepada seseorang seekor unta dengan umur tertentu. Kemudian pada suatu hari orang itu menagih ataupun meminta untanya. Baginda memerintahkan kepada sahabat berikan kepadanya untanya. Maka mereka pun mencari-cari unta yang sebaya dengan unta yang dipinjam oleh Nabi, tetapi mereka tidak menemuinya kecuali unta yang umurnya lebih tua. Baginda berkata, berikan sahaja unta itu kepadanya. Setelah itu orang tersebut berkata, Tuan telah mengembalikannya. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Baginda bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengembalikan pinjamannya dengan kualiti yang baik. Dengan kualiti ataupun dengan keadaan yang lebih baik. Jadi ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Antaranya riwayat Al-Bukhari 2606. Jadi ibu ayah sekalian, kita nampak daripada hadis ini di mana Nabi SAW melakukan sesuatu yang dikatakannya, iaitu memberikan ataupun membayarkan balik hutang sesebuah sesebuah hutang, suatu hutang yang kita mohon daripada seseorang, kita berikan dalam keadaan ataupun kuantiti yang lebih banyak. Jadi ini satu benda yang menjadi satu perintah Nabi SAW. Tapi tak apa, kita akan bincang lagi dengan lebih detail selepas kita dah baca hadis yang kedua. Kita lihat pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni daripada Abu Rafiq Maula Rasulullah SAW. Yang mana beliau berkata Rasulullah SAW meminjam anak unta daripada seorang lelaki. Kemudian diberikan kepada baginda unta daripada sedekah. Baginda menyuruh Abu Rafiq supaya mengembalikan unta kecil kepada lelaki itu. Abu Rafiq kembali kepadanya dan berkata,
Aku tidak menemui unta selain unta besar yang telah berumur 7 tahun. Maka Nabi berkata, berikanlah ia kepadanya kerana sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika membayar pinjaman. Ini pun hadis yang sahih riwayat Muslim 1600. Baik, jadi ibu bapa sekalian, kita nampak dalam hadis ni pun memberikan gambaran yang lebih kurang sama. Yang dipinjam unta yang lebih kecil. Yang dibayar balik unta yang agak besar, lebih besar. Bermakna yang lebih berisi, yang lebih bernilai, kan, dari sudut mungkin kalau haiwan yang ada susu maka lebih lagi banyak susu lah, kan, berbanding yang kecil tu. Jadi ini yang Nabi sebutkan, sebaik-baik kamu adalah yang memberikan pinjaman atau membayar balik dalam keadaan yang paling baik ataupun lebih baik. Ini satu perintah Nabi SAW. Kita lihat apa yang ulama bincang daripada dua hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kita lihat kat sini ada 3 pandangan ulama. Kita tengok apa yang mereka sebutkan. Jadi yang pertama sekali iaitu pandangan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan juga Al-Kafi, yang mengatakan bahawa harus kita kembalikan pinjaman dengan kuantiti yang lebih banyak ataupun lebih baik, atau keduanya tanpa syarat. Jadi kita ni bimbang sekalian, bila kita buat sesebuah pinjaman, di mana pinjaman ni yang atas dasar ihsan, atas dasar kita kata bukanlah pinjaman yang bersyarat tu, yang kita biasa buat dengan syarikat ke, kan, ataupun yang biasa berdokumen yang secara rasmi, itu adalah pinjaman yang berbentuk telah didokumenkan. Maknanya ada syarat, ada kontrak dan sebagainya. Yang mana lebih kepada kalau sekarang ni muamalat, kan, akad muamalat, maka adalah menyentuh tentang al-qard ke, murabahah ke. Jadi dia lebih kepada mengikut akad yang dibenarkan dalam Islam, yang kita kalau kata bayar lebih pun dia tak bagi riba lah. Kita panggil dia dalam keadaan sebagai satu macam upah, kan, satu upah yang kita berikan atas dasar sebagai macam hadiah. So daripada sudut muamalah itu, menerusi akad yang dibenarkan, maka kita boleh melakukan pinjaman yang dibenarkan itu, yang tidak menggunakan sistem riba. Kan, akan tetapi dia secara syariah, secara syariahnya dipatuh syariah. So itu adalah kontrak yang telah kita akadkan, yang ada satu akad, kan, baik tawaruk dan sebagainya lah. Jadi itu lain. Itu yang memang kita akan ikut kepada kontrak yang telah kita persetujui. Biasa memang akan menguntungkan lah kedua-dua pihak. Kita pun untung sebab kita dapat satu jumlah yang besar dalam satu masa. Kita dapat untuk macam contoh loan, kan, apa kan, kita boleh lulus. Maka ada keuntungan kepada kita, dapat satu yang kita inginkan. Untung yang belah pihak sana didapatlah daripada sudut wang yang kita akan bayar balik, yang memang biasanya lebih lah. Yang mana lebihan itu tak dikira riba. Lebihan itu dikira atas dasar sebagai upah. Upah yang kita bayar balik kepada dia. Jadi dia pun ada untung, kita pun ada untung. Maka dua-dua pihak ni tidaklah terabai, tidaklah ditindas, dizalimi, kan, secara melampaui batas, yang mana asalnya riba tu macam tu. Jadi ini konteks yang memang kita tahu, sedia maklum, kita ikut kepada akad yang telah kita persetujui. Yang kita nak bincang hadis ni, yang kita kata peminjam memberikan pinjaman lebih baik ni, bermaksud pinjaman yang diberikan secara ihsan. Yang mana kita boleh kata secara kawan-kawan, secara mungkin adik-beradik, kan, yang kita berikan ni atas dasar kita bantu dia. Dan memang biasanya orang tak akan minta lebih lah. Dia hanya kata, okey, kau bayar bila kau ada lah, kau berikan balik kepada saya, kan, bila ada masa. Mungkin kita kata pun paling-paling pun dalam 6 bulan, dalam setahun. Sebab kita ada kemampuan yang banyak, jadi kita berikan dia ikut kepada kemampuan kita yang tak mengganggu kita pun. Maknanya kalau dia lambat sikit pun kita boleh consider. Dan mungkin dibayar pun ngam-ngam je apa yang dipinjam. So kita bagi ni atas dasar ihsan semata-mata. Kan, hanya atas dasar bantuan. Kita kenal dia, kita yakin dengan dia, kita percaya. Yang mana maksud dia, kalau contoh dia tak bayar pun kita kata tak apalah, tapi begitulah. Tapi kita kata biarlah lambat sikit pun tak apa, kita boleh terima.
Jadi itu maksud yang hadis ni. Yang tadi kita buat kontrak itu lain, itu dah ada akad yang dipersetujui kan. Yang ni yang tak ada syarat. Yang biasanya kita memang beri atas dasar ihsan. So yang ni, kalau kata kita dalam keadaan kita yang meminjam, maka sepatutnya sebaik-baiknya kita nak menghargai orang yang memberikan kita pinjaman ni, so kita berikan dia lebih. Bukan kira kita nak, bukan kita dalam keadaan dipaksa. Kalau dipaksa, tiba-tiba dipaksa, itu dah konteks lain kan. Itu tak dibenarkan lah. Kalau dia ada akad, ada kontrak yang dipersetujui mengikut akad yang patut syarak, tak ada masalah. Tapi kalau yang kita bagi macam tu, tiba-tiba kita ugut ke, kita kata suruh bayar lebih, kita paksa dia, tiba-tiba kena bayar double ke. So yang ni memang tak patut lah, tidak patut. Jadi kalau biasanya kita bagi secara ihsan, so orang bayar balik kita pun ikut jumlah yang kita bagi. So orang yang bayar tu, katakan kita di tempat orang yang bayar, so sebaik-baik kita berikan dalam jumlah yang lebih sikit ataupun kualiti yang lebih baik. Contoh pinjam barang, so pulangkan balik bagi kualiti yang lebih baik. Kalau kata boleh pinjam barang seseorang kan, so kita bagi balik, so kita mungkin bayar, kalau nak kata bagi kualiti yang baru mungkin tak boleh, so kita berikan lagi contoh macam free gift, apa-apa yang kita kira macam nak hargai pertolongan dia. So kita berikan mungkin free gift ke barang apa-apa yang diperlukan, yang kita boleh bagi kat dia. Nak hargai pertolongan dia tu. Bukan sebab dia mungkin tak minta, tapi kita nak hargai dia. So dia akan jadi rasa dihargai. So itu cara kita membalas budi dia. Kalau kita pinjam duit contoh, kita bagi dia lebih. Kalau contoh kita berkemampuan lah, bagi dia lebih. Tak mampu dalam bentuk duit, kita bagi dalam bentuk mungkin contoh bagi makanan. Kan, bagi apa-apa mungkin barang yang diperlukan. Jadi kita gantikan macam tu. Maknanya yang bayar tu bayar balik. Bukan bagi yang makanan sahaja. Bukan kita bagi barang sahaja. Bayaran tu bagi balik. Apa yang kita pinjam, kita pulangkan balik. Cuma kita tambah sikit apa-apa sebagai nak hargai. Hargai apa yang dia bantu kita sebab tu kita memerlukan. Ini satu sunnah. Kembalikan dengan lebih baik. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar pun sama. Harus selagi mana tiada perjanjian, tak ada kontrak apa, masa kita bagi atas dasar keikhlasan kita, memang harus. Imam Alawi sebut adalah sunat. Sunat membayar semula hutang dengan jumlah yang lebih banyak ataupun kualiti yang lebih baik. So dalam konteks sunnah ni, yang ulama berbeza pandangan pada hukum dia. Adakah ia harus ataupun sunat? Yang pasti bukannya wajib, yang pasti bukan makruh, bukan haram. Yang pasti antara dua, harus ataupun sunat. Jadi tak ada masalah, kita hanya ambil je satu kebaikan, kita buat atas dasar ihsan. Kita pinjam seorang, orang bagi kita pinjaman waktu kita susah, waktu kita memerlukan, so kita bayar balik, kembalikan balik kan, atau kita pinjam barang apa, kita pulangkan balik dan berikan dia sesuatu yang special. Hargailah dia. Dengan apa-apa barang yang kita boleh bagi ke free gift, mungkin dengan bentuk duit ke, mungkin dalam bentuk kita nak bagi dia sagu hati, cendera mata, cendera hati tu, ataupun barang-barang ke apa, terpulang. Tapi nak hargai dia, just lebih kepada menghargai. So kita raikan dia dengan sesuatu. So ini satu yang kita patut untuk amalkan, yang dikira sunnah, yang kita boleh amalkan hampir setiap hari. Kita pinjam, kan kadang-kadang kita pinjam barang jiran ke apa-apa kan, nak buat satu kerja. Contoh kita dah kita tengok kawasan rumah kita ni rumput dah tinggi-tinggi, tak ada mesin rumput, tengok jiran selalu pakai mesin rumput. So kita pun kata pinjam boleh. Kita bukan nak pakai selalu kan, dia bila-bila sekali je kita pakai. So kita rasa, kita tanya kan, boleh pinjam. Dia pun bagi pinjam. Dia kata okey lah, pakailah. Kan, dia bagi tu, biasa orang takkanlah minta bayaran apa kan. So dia bagi, kita pun pakai. Dah pakai, kita pulangkan tu. Masa pulangkan, kita bagi sekali apa-apa yang kita rasa dia boleh pakai. Ataupun kita bagi saja dah hargai dia, bagi dia makan sikit. Bagi bungkus dia, dah ambil lah sikit makan. Buatlah makan, contohlah di puasa hari ni kan. Buatlah berbuka. Kan, makanlah, buatlah apa tu untuk minum petang. Kita bagi tahu macam tu. So benda tu akan dia rasa dihargai.
Kan kalau kita kat tempat dia tu kita akan rasa macam alhamdulillah, syukur kan, sebab kita just nak tolong dia bagi pinjam je barang kita. So nak bagi balik barang yang baru macam mungkin tak berapa sesuai kan. So kita hargai dia dalam bentuk yang lain. Jadi sebab itu yang kita kata yang kita patut amalkan. Dia lebih kepada hari-hari yang kita buat ni kan, kita pinjam daripada seorang, apa jua bentuk, biasanya barang ke, mungkin duit pun boleh berlaku. So kita pulangkan balik dalam keadaan yang lebih baik. So ini menyentuh tentang atas dasar ihsan. Kita nak hargai dia. Itu yang kita bincangkan. Baik. Jadi itu kepada sunnah ni. Saya ada soalan Sudah jawab je lah kot, yang ada kaitan kan. Sudah Azrina, Ustaz, jika ada buat pinjaman bank yang ada riba, bolehkah hanya bayar kembali sekadar jumlah yang dipinjam sahaja? Selebihnya riba tak nak bayar. Okey. Baik, ini soalan yang sebenarnya bukan bidang saya lah. Pada lebih kepada muamalat. Cuma apa yang saya ada asas dalam muamalat, saya cuba terangkan lah. So sekali salah pada kita lah, kerana kita yang buat perjanjian. Bila kita dah mula ambil tu, mari kita buat perjanjian. So perjanjian ni kita kena check betul-betul lah kan. Maknanya kalau memang dah libatkan riba ni, memang awal-awal kita dah memang red alert lah kan, dah kena warning dah, memang tak boleh kita teruskan. Kalau kita teruskan, kita dah terikat dengan kontrak kan, terikat dengan kontrak. Jadi nak tak nak mesti kena selesaikan lah, sebab itu yang telah dipersetujui kan. Kalau kata kita bayar balik jumlah yang dipinjam tapi riba tak nak bayar, maka maknanya kita tak ikut pada kontrak. Dan kalau kata ada chance untuk potong kontrak tu, mungkin ada apa-apa bayaran denda ke apa, kalau ada contoh ada chance nak potong, nak tamatkan kontrak, so ikut tamat kontrak, sebab tak nak teruskan lagi bayaran yang berbentuk yang adanya riba ini kan. Contoh, sebab kalau awal-awal tahu kita dah kena ni dah, betul kita kena pastikan kontrak yang kita sign tu. So kalau memang riba tahu, kita kena memang terus alert lah, jangan kita teruskan. Katalah masa tu kita tak sedar ke, kita mungkin tak tahu, tak kisah. So bila sekarang baru kita rasa ada, okey ni salah ni kan, ni tak boleh buat. So cari jalan, ada tak cara untuk menamatkan kontrak. Walaupun kena denda, itu dari sudut-sudut kita kena denda lah. Wang denda tak dikira sebagai riba lah kan, so denda atas salah kita. So kita kena bayar. So kalau ada peluang macam tu, lebih baik begitu. Kalau kita memutuskan kontrak secara walaupun dipaksa, maknanya ikut kepada akad tu, kita dah langgar kontrak tu. So kita kata nak tamatkan kontrak. So tak nak teruskan bayar supaya tak nak libatkan riba. Kalau ada peluang macam tu, buat macam tu. Jadi kalau kita bayar jumlah pinjam saja tapi riba, maknanya lebihan tak bayar, sebenarnya kita tak ikut pada kontrak juga. Maknanya kita tidak menepati apa yang telah kita janjikan. Dia beza kalau kita tamatkan kontrak. Kan, itu memang walaupun adalah bayaran denda, tapi yang tu kita buat secara proper, secara legalnya lah, secara sesuainya. Berbanding kalau kita bayar je balik kita punya pinjaman tapi tak bayar yang lebihan tu, yang mana dia pada syarikat tu dia dikira sebagai wang untuk didapat untung kan. Dia mungkin tak kisah bab riba tak riba ni kan. Berbeza kalau yang patut syariah, dia akan cuba dapatkan dari sudut macam bentuk yang dia dapat upah dan sebagainya, so dikira dia jadikan jalan yang halal. Tapi kalau yang setengah syarikat tak kisah, dia nak cepat untung, dia hanya ikut kepada dia kata kiraan untuk dia rolling duit dan sebagainya kan. Jadi dia tak kisah pasal bab riba ni. So kita sebagai pengguna, kita yang kena alert lah kan. Jadi kalau ada peluang cara nak tamat kontrak, buat tamat kontrak tu. Itu lebih baik, kerana tak nak dah teruskan apa-apa bentuk akad yang melibatkan riba. Berbanding tak bayar langsung pada lebihan yang diperlukan. Itu tidak mematuhi kontrak. Bahkan itu tidak kita kembalikan balik hak dia, sebab kita dah akad kan. So kita kena ikut hak yang telah kita setujui. Walaupun benda tu ada libatkan haram, tapi kita dah setuju. Sebab tu persetujuan tu kita kena maknanya kena lupuskan. Secara apa yang boleh lah, kita tamat kontrak. Itu yang sekadar apa yang saya belajar, yang basicnya lah berkenaan dengan sekiranya akad melibatkan riba. Tetap kita kena ikut pada kontrak yang kita buat. So kena tamat kontrak yang dengan cara jalan yang ada. Itu yang apa yang saya belajar lah. Baik. Contoh Ustaz ni sama kes dengan saya.
Suami bagi pinjam nasi rupuk ke jiran, guna sampai rosak baru dipulangkan. Yang ni parah ni. Yang ni kalau sampai rosak ni, kena tuntut balik lah. Walaupun sebab pinjam kan, betul dah rosak baru pulang ni, kena tuntut balik lah. Kena, maknanya satu orang tu kena sedar diri lah yang dia pinjam tu dah rosakkan barang orang. Kalau dia tak sedar diri, dia jadi senyap, kita kena cuba cakap jugalah. Cuba cakap kan, sebab benda tu dah rosak kan. Jangan kita diam tu anggap tanda redha. Kalau tanda redha tu, nanti dia cakap lah, saya ingat mu dah diam dah redha lah tu. Kan, dah memang nak rosak, nak buat macam mana, dia bagi alasan kan. So kita kena cuba tanya je lah, cuba tanya juga kan, kalau boleh kata nak tuntut tu, tuntutlah balik ya. Sebab dalam jagaan dia dan dia dah rosak. So dia kena bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab sebab dia pinjam kan. So kalau lain kalau kita memang tahu memang nak rosak ke apa, itu lain cerita lah kan. So sebab itulah kita kena bertanggungjawab lah atas apa yang kita buat. Baik, jadi tengok lagi Modernia. Bolehkah kita pinjam duit dengan beritahu orangnya kita akan bayar lebih masa pulangkan pinjaman? Okey, dia kalau pinjam dengan orang, kita kata memang nak bayar lebih. Dan kita sebutlah sebagai sagu hati, sebagai hadiah kan. Bukannya kita dipaksa. Kita hanya nak bayar, nak hargai dia. Dia sebenarnya lebih cantik. Dia tak perlu sebut. Dia kata just nak pinjam. Kan kita kata nak pinjam, okay, kita ada kepentingan. Contoh dia kata tak nak bagi tu, kita mungkinlah pujuk dia kan. Yang kita kata tak apa, nanti masa pulangkan saya akan bayar lebih sikit lah sebagai hadiah. Itu lain. Tapi kalau kata kita nak pinjam, dia terus bagi kan. Okay, lebih baik kita diam. Masa nak pulangkan kita bagi dia lebih. Itu lebih sesuai. Kerana dalam 2 hadis kita bentangkan tadi pun macam tu. Dia tidak disebut semasa dipinjam. Dipinjam hanya sekadar mengatakan pinjaman. Masa nak pulang tu diberikan lebih. Itu cara hargai yang paling sesuai. Jadi kalau contoh dalam kes Bunda Nia ni kan nak pinjam, kalau dia terus bagi tu kita terus terima. Lepas tu masa nak bayar balik, bayar lebih. Dan bila dia tanya kata kita bayar, kita bagi tahu lah, takut dia salah faham ni, kita salah bagi ke apa kan. Kita bagi tahu je dia ada lebih sikit, dia sebagai hadiah lah, buatlah belanja untuk family. Okay. Itu lebih baik. Berbanding masa pinjam kita bagi tahu. Kecuali masa nak pinjam dia tak yakin kita. Dia macam tak agak-agak dia fikir-fikir macam tu. So kita nak pujuk dia, kita katalah kan, nanti saya pulangkan balik, saya bagi lebih sikit lah sebagai hadiah kan, sebagai duit belanja untuk family, macam tu. Itu kalau kata nak pujuk, nak buat pinjaman, maknanya kita nak pinjam dengan seseorang. Tapi kalau masa kita pinjam memang dia terus bagi tu, masa kita pulangkan balik, bagi dia lebih. Itu cara menghargai yang lebih sesuai dengan hadis-hadis yang telah kita bentang, dan itulah cara yang paling sesuai untuk kita hargai orang yang berjasa. Dia tak bagi tahu awal, tapi dia buat surprise. Kan surprise ni kan orang lebih rasa dihargai kan, lebih semangat ataupun lebih kejutan sikit. Berbanding kita bagi tahu awal tu rasa macam okey, tak adalah rasa surprise tu. Bila buat surprise tu lebih baik lah kan. Itulah. Baik. Sebab kalau kita bayar lebih, tak ada kira riba. Jadi ikut kepada akad yang kita ada kan. Macam bab tu, kita kata bab riba ni sebenarnya dia ada satu kena detail sikit lah dalam bab muamalat, yang kita boleh terangkan. Mungkin SPQ pun ada kan, perbincangan fiqh muamalat. Jadi sebenarnya riba ni bila ikut pada kontrak. Kalau kontrak yang kita adakan kalau secara hari ni, yang telah patuh syariah ni, kalau kita lihat, di situ pun dia lebih kurang sama macam riba. Yang mana kita kata daripada sudut ada upah, kiraan upah dan kita bayar. Sebenarnya lebih juga kan. Cuma bezanya dia akad tu jelas. Dia bukan lebihan yang dipaksa, yang bukan dizalimi. Tapi lebihan yang diberikan atas dasar ada upahan. Yang maknanya dia bekerja atas khidmat. So diberikan upahan. So tak kira riba. Yang biasa berlaku ni terus. Kalau pinjam macam ni, kena bayar interest. Maka maknanya kalau kat situ secara zahirnya kita nampak berlaku macam penindasan. Kan kita buat pinjaman terus kena interest 10% macam tu kan. So yang tu kita maknanya dipaksa. Maknanya dipaksa dan tidak diberikan daripada sudut yang dibenarkan, iaitu
nak bagi upah ke, dia tak kira upah, dia kira kita kalau kita pinjam 10%. Macam tu. Dia lain kalau yang ikut patuh syariah, dia ada kiraan dia yang tidak menzalimi. So dua-dua tu memang ada lebihan sebenarnya. Cuma lebihan itu cara yang dikira tu berbeza. Kalau riba ni lebih kepada main percentage. Kan? So yang tu dia lebih kepada buat perindasan lah. So sampai kadang-kadang kena bayar 2 kali ganda pun ada. Tapi kalau yang sampai kepada akad patuh syariah, dia tak begitu. Dia ada kiraan dia yang bayar lebih tapi atas dasar itu sebagai upah kepada syarikat tu, kepada orang yang uruskan. So lebih kepada bayar, macam kata bayar upah dia lah, bayar gaji dia gitu. So itu yang dibenarkan. So sebenarnya bayar lebih tak semua dikira riba, ikut pada akad dia. Sebab tu kalau akad fatwa syariah pun ada juga bayar lebih, tapi lebihan tu diterangkan apa cara kiraan dia, maka tak adalah berlaku perindasan. So kita bagi pun kita tahu, oh ni kiraan dia untuk upah dia. So tak ada masalah. Yang jadi masalah bila bayar pinjam je ada interest. Ada terus, maknanya percentage. Kan riba interest ni kan, riba ni ada percentage kan. Percentage tu yang kita kata berlaku perindasan. Berlaku satu kaedah yang tak jujur. Diikut pada amount kita. Kan amount kita, bukan pada apa-apa kiraan lain, dia kira amount yang kita pinjam. So itu yang dikira riba, itu yang tidak dibenarkan sebab berlaku perindasan. Tapi kalau yang secara patuh syariah, tidak, dia lain sikit. Jadi bebas sekali nanti mungkin kita boleh tengok dalam perbincangan fiqh muamalat akan diterangkan. Sebab benda ni dia kena detail sikit lah. Banyak sebenarnya akad kita pun tak pernah dengar, kita pun mungkin tak perasan. Bila kita belajar, kita dalami, kita akan faham. Tapi secara asasnya macam tu lah. Secara asalnya yang saya boleh terangkan macam tu. Dia tak berlaku perindasan. Memang ada bayar lebih juga. Patuh syariah pun bayar lebih. Tapi lebihan tu dikira sebagai upah. Tak kira riba tu. Riba tu dia lebih kepada percentage tu. Dia beza sikit. Dia beza sikit. Baik, Kak Nisum. Ustaz, jika orang memberi pinjam tu sudah sangat kaya. Okey, sekarang perlu nak beri lebihan sikit-sikit aja. Okey, faham? Okey, sebab itu kita kata berikan dalam bentuk gantian tadi. Dalam bentuk lain. So ikut pada kesesuaian. Dia biasa kalau bagi contoh macam kita pinjam kan, kita tak berapa mampu, kita pinjam daripada orang yang memang mampu, so dia bagi, dia berkata okey lah, ambil gunalah dulu, nanti bila mampu bayar balik. Biasa orang macam tu, ada orang terus bagi je, itu memang rezeki lah kan, diam-diam je lah ambil. Tapi kalau orang yang bagi, dia kata tak apa, bila mampu bayar. So kita pun memang kena bayar banyak, jangan kita terus buat tak tahu je kan, nanti orang nampak macam tak berterima kasih lah kan. Jadi kita bayar balik. Okay. So kita bayar balik pinjaman ni. Katalah pinjam berapa, mungkin 1,002 kan. Okay. Kita bayar balik. So kita bagi dia macam, sebut tadi tu, bagi makan sikit ke, bagi makanan. Apa yang sesuai, mungkin barang-barang. Macam ikut pada kesesuaian dia. Barang-barang macam mungkin kain pelikat ke, mungkin kalau perempuan telekung ke. Kan. So itu just macam kita kata, saja nak bagi hadiah. Cakap macam tu je lah. Walaupun kita mungkin rasa malu sikit lah nak bagi tu. Tapi daripada kalau bagi bentuk duit, yang memang nampak sangat kita bagi sikit tu, kalau bagi dalam bentuk barang ni, dia, ataupun makanan ke kan, nak hargai dia, itu lebih mesra. Itu saya sebut tadi, maknanya kita ikut kepada kesesuaian. Bagi dalam bentuk tu pun boleh. Maka orang akan rasa dihargai. Mungkin kita pun rasa juga macam insecure lah kan, rasa nak bagi bentuk duit. Bila nak bagi barang pun kita rasa macam tak berapa sesuai sebab dia dah kaya. Tapi bagi dalam bentuk barang makanan tu, itu lebih sesuai berbanding bagi duit lebih. Duit lebih tu macam tak kena sebab dia memang dah kaya. Dan lebih tu nak buat apa kan, dia rasa macam tak ada nilai pada dia. Tapi kalau bagi dalam bentuk barang yang dia tak ada ke, bentuk makanan yang dia tak dapat rasa, dia mungkin suka makanan kita kan, jiran ke apa kan, dia suka makanan kita, apa nasi impek ke, rendang ke apa. So kita buat bagi tu. So dia akan rasa macam okey, dia hargai. Biasanya begitulah, biasanya begitu. Dan kita bukan apa, sekadar kita nak dapatkan pahala sunnah. Kan dia dah bantu kita waktu kita susah. So kita hargai dia sikit. Gitu. Apa yang dia suka. Tu contoh durian musangking. Contohlah yang kita mampulah. Yang kita mampu kan. So kita bagi sikit pun tak apa kan. Walaupun kita rasa mungkin segan-segan sikit. Tapi sekarang kita katalah saja nak bagi hadiah kan, saja buat makan-makan lah. Tak adalah orang sebut detail sangat. Dia just macam bagi satu kata barang ke apa, so dia dah sebut je, makanlah, buatlah makan-makan dengan family, kan. So kita akan sebut macam tu, so orang faham lah.
Itu adalah satu cara kita hargai dia. Sebab dia bantu kita ketika kita memerlukan. Gitu. Kan? Itu lebih baik daripada tak buat langsung. Kan kita kata tak nak bagilah, malu kan. Akhirnya tak buat langsung. Akhirnya bukan tak bagi hadiah je. Pinjaman pun tak bagi. Kenapa kata malu saya nak bayar? Itu bukan malu, itu mengada-ngada nama dia. So kita cuba amalkan lah insya-Allah. Sebab biasa saya kira biasa berlaku macam ni kan kita dengan jiran terutamanya. Jiran-jiran kita selalu pinjam-pinjam ke apa kan. So bila kita pinjam, pulangkan baliklah tu first. Bila dah pulang tu, bagilah apa-apa sebagai macam nak hargai dia. Gitu. Itu adalah satu benda yang sangat baik. Bahkan kalau tak sebut dalam hadis pun, secara umum pun itulah cara kita hargai orang. Kan memang kita akan biasa terfikir nak bagi lebih sikit apa-apa, nak hargai dia. So memang itu adalah satu benda yang cukup baik. Bahkan ia adalah sunnah. Seperti yang kita dah belajar. Baik. Termasuk pada hadis yang seterusnya 95. Sunnah yang ke-95. Tajuk dia, tidak melepaskan tangan seseorang. Tidak melepaskan tangan seseorang semasa bersalam sehingga orang itu yang melepaskannya. Orang itu melepaskan tangannya. Baik, kita tengok hadis dia apa. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan seseorang, baginda tidak melepaskan tangannya sehingga orang tersebut yang melepaskan tangan baginda. Ini hadis yang hasan, sahih, hasan, riwayat Abu Daud 4794. Baik. Jadi baik sekalian, ini satu lagi hadis, satu lagi sunnah yang kita mungkin jarang-jarang dengar lah. Kan? Yang mana kita nak sebut tentang kita bila salam dengan orang. Salam dengan orang, kita memang akan berjabat tangan. Berjabat tangan ni bukan sekadar suka-suka buat syarat. Memang adalah sunnah. Seperti beberapa hadis yang pernah kita bincang sebelum ni yang mengatakan bahawa Nabi memberikan salam ni bila bertemu orang dengan cara berjabat tangan. Tapi kita fahamlah berjabat ni maknanya dengan orang yang boleh lah. Kan maknanya lelaki dengan sama jantina, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ataupun yang mahram. Maka memanglah dibenarkan, tak ada isu lah. So dalam hadis ni pun sama, menunjukkan bahawa Nabi akan berjabat tangan dan Nabi tak akan lepas sehingga mana orang tu lepas. So ini satu benda yang kita lebih kepada kita nak menjaga adab. Menjaga adab maknanya kan setengah orang, kalau ibu banyak perasan kan, dia salam sangat sekejap. Lagi-lagi sekarang ni walaupun COVID lah nak kata ada tak ada juga, masih ada. Cuma tidaklah digembar-gemburkan kan. Jadi masih ada lah, masih ada. Dan ada orang yang masih lagi dia menjaga sungguh-sungguh lah SOP tu. Kan? Dan akhirnya ada orang masih tak nak salam sampai sekarang. Kan kalau memang dia tak sihat ke itu lain lah. Ataupun dia ada faktor-faktor dia tu lain. Tapi kalau itulah biasa nak kata macam mana kan, kalau dia memang tak nak salam, tak ada sebab, kita nak salahkan dia pun tak boleh. Sebab dia mungkin ada satu kata apa ketakutan lah, maknanya dia nak jaga-jaga je, tak nak salam siapa-siapa kan. Terpulanglah itu dia punya cara dia begitu. So kalau macam sebelum ni, sebelum COVID ni, kalau ibu bagi saya perasan, ada orang jenis yang salam, mana tak ada problem apa-apa tau. Dia salam, dia memang salam sekejap je. Dia macam tak nak salam, dia pegang sikit je. Kita sangka baiklah, mungkin dia ada masalah apa-apa, mungkin tangan dia berpeluh. So bila dia tak salam langsung pun tak apa-apa sesuai, nak salam pun lama-lama pun nanti orang tak selesa kan. Itu akhirnya dia salam sekejap. Okey, itu kalau ada sebab-sebab yang munasabah tu kita tak apalah, kita boleh terima. Tapi kalau jenis yang memang orang yang memang salam sekejap ni dengan sebab ataupun dengan kepercayaan dia rasa malu, kata malu apa? Rasa macam tak nak salam orang lah. Dia hulur tu sekejap je, betul dia lepas. Kan? Maknanya tak ada sebab yang munasabah. Lebih kepada satu kaedah dia macam nak pelekeh orang. Contohlah, kita bukan nak hukum orang, cuma kalau kita buat macam tu, kita kena elakkan. Jangan ada fikiran macam tu lah. Kita salam ni macam pelekeh orang, kita rasa macam kita tak suka dengan dia, so kita salam sekejap sahaja kan. Benda ni sangatlah tidak patut. Kalau ada sebab tu tak ada masalah. Sebab contoh tangan berpeluh, tangan contoh memang tak nak salam sebab
kita ada sakit ke apa kan, takut berjangkit pada orang. Atau penting kita lihat orang tu sakit, orang tu tak sihat, kita pun nak salam pun serba salah. Kan? Ada sebab-sebab yang munasabah ni tak ada masalah lah. Tapi kalau ada satu sikap kita pelikir orang ke, kita rasa hina orang, kita rasa macam macam tu kan, nak salam tu tak nak je. Itu yang tak bagus lah. Itu yang tidak sepatutnya. Jadi, yang ikut pada sunnahnya macam mana? Tersalam tangan orang. Kita tak lepas lagi mana dia lepas. Maknanya kita jabat tangan tu lama sikit. Sampai dia sendiri yang nak lepas. So, kita lepaskan tangan dia. Kan? So, kita pegang tangan dia, biar lama sikit salam. Sebab tu kalau kita lihat, biasanya orang-orang tabligh, dan kalau kita lihat ustaz-ustaz lah, terutamanya di macam mundir ke, ataupun guru-guru tahfiz ke, di surau masjid, kalau kita lihat mereka salam bersalaman tu, memang lama kan, mereka pegang salam tangan, mereka pegang tu lama. Kadang-kadang ada berborak-borak, gelak-gelak, senyum-senyum. Bukan gelak-gelak lah, senyum-senyum. Dia kan berpeluk. Sebenarnya benda ni memang mereka amalkan dengan cara menunjukkan sayang. Kata macam kita berukhuwah kerana Allah. Kan? Sebab itu dia jadi macam tu. Dia lain kalau situasi di tempat-tempat yang lain tu lain sikit. Macam salam pun buat macam syarat je kan. Buat kata apa lebih kepada cara formal sahaja. So salam sekejap je. Kadang-kadang berlaku juga lelaki perempuan pun ada yang salam bukan mahram pun. Jadi benda ni sebenarnya dia lebih kepada tak formal. Benda yang tak patut yang kita buat macam tu lah. So kita tunjukkan rasa sayang tu dengan cara kita salam. Dengan cara kita salam, kita berpelukkan. Tapi hari ni bila berpeluk pun orang dah salah faham. Terutamanya budak-budak. Bila saya sendiri pun, saya suka untuk bila pelajar saya tahun 6, saya bila dah habis sekolah tu, saya salam, memang bila dah solat berjemaah kan, saya salam, dan saya kadang-kadang saya akan peluk lah mereka ni. Tapi pernah lah orang budak sebut, dia sebut I lah, sebut I, gitu kan. Bukanlah saya peluk orang budak perempuan, budak lelaki lah kan. So kita nak amalkan lah apa kita buat dulu kan, di tahfiz semua kita buat macam tu kan. So kita nak bagi budak-budak pun rasa aura yang sama lah. So bila buat macam tu dia kata kan, salam lama-lama pun dia tak apa suka. Lepas tu bila peluk tu memang rasa sebut lah. Bila tanya-tanya dia bagi clue sikit lah LGBT macam tu kan. So kita sampai jadi macam tu dah zaman sekarang. Sampai orang dah, terutama budak-budak dah anggap bila peluk lelaki sama lelaki, dianggap itu adalah gay. Kan? Sampai macam tu punya mindset. So benda ni saya kira satu musibah lah sebenarnya. Sebab sebelum-sebelum ni tak digembar-gemburkan pun tentang LGBT ni kan, sampai peluk-pelukkan pun kita anggap salah. Kan? Tapi bila dah ada benda ni dah jadi semakin viral, jadi orang dah ada yang salah faham. Sampai menganggap peluk lelaki dengan lelaki begitu pun dah jadi negatif dah zaman sekarang. Padahal itu cara kita menunjukkan rasa sayang kita dengan seseorang kawan kita kan, ataupun mungkin anak kita dan sebagainya kan. Jadi benda ni saya kira kita kena terangkan. Kita kena biasakan. Terang-terang tu orang tak faham juga. Kena biasakan dalam kalangan family kita. Kan bila hantar anak sekolah ke kan, cucu sekolah ke, cuba biasakan. Salam, kita peluk dia. Kalau dia macam tak selesa, kita bagi tahulah, kita terangkan kat dia supaya dia faham lah kan, itu bukan yang salah, benda yang dibenarkan untuk kita nak lebih rapat dengan dia. Kan? Baik kita peluk anak kita sekarang daripada anak tu peluk orang lain, daripada anak tu peluk budak lain kan. Biar dia peluk dengan orang yang dibenarkan, supaya dia rasa sayang tu, dia rasa dia hargai. Jadi bimbang sekalian, kita cubalah amalkan sunnah ni kan, terutamanya dengan kawan-kawan kita lah. Cuma kalaulah hadis ni dia pun belajar, kita pun belajar kan, seorang kena tolak ansur lah. Maknanya dua orang belajar ni, dua orang tahu jangan lepaskan tangan. Kita hulurkan tangan, dia pun hulurkan tangan. Peganglah sampai mana, pegang sama-sama sampai pergi tandas ke, sampai nak balik rumah ke, pegang je lah. Sebab apa tak nak lepas, kau lah lepas dulu. Akhir sampai sudah tak lepas. Tolak ansur lah seorang. Tolak ansur. Siapa yang tolak ansur ni? Orang lebih muda. Dan orang yang lebih kata apa, biasanya muda lah kan, orang lebih muda, yang lebih
okay, kurang berpengalaman sikit. So tolak ansur je lah. Ni kalau dua-dua orang duk belajar hadis yang sama, dua-dua orang duk amal, sampai ke sudah orang tak lepas tangan. Ni duk pegang tangan, pergi mana-mana pegang. Apa tak lepas ni kan? Sebab apa? Nak amalkan sunnah ni. Tunggulah dia lepas dulu. Kan? Mu kata dia kata mu. Sampai bila pun tak lepas. Tadi so kita lepaskan je lah. Maknanya salah seorang kenalah tolak ansur. Kalau ada dua orang yang amalkan lah. Tapi biasanya orang tak ingat sangat apa benda ni. So kita amalkan sahaja. Pegang lama sikit je, nanti dia orang akan lepaskan tangan. Biasanya begitu. Kita lihat terus kepada sunnah yang terakhir untuk pagi ni ya. Alhamdulillah. Sunnah yang ke-96. Sunnah yang ke-96. Kita lihat tajuk dia, mendahulukan kanan dalam kebaikan. Contohnya memakai selipar. Itu dia hadis. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kamu memakai selipar, hendaklah memulakan dengan yang kanan. Dan apabila ingin melepaskan, hendaklah memulakan dengan yang kiri. Jadikan sebelah kanan yang pertama dipakai dan terakhir dilepaskan. Ini hadis yang sahih Al-Bukhari 5855. Jadi ayah sekalian, kita tahu dan biasa dengar, nak buat benda baik ni mula daripada kanan. Kan, nak buat benda yang bukanlah benda jahat, tapi nak buat benda yang memalukan sikit, mengaibkan sikit, kan, buatlah dengan belah kiri, anggota kiri. Dalam konteks hadis ni, memakai kasut, selipar, sandal ke, capal ke kan. Jadi kita akan memulakan nak pakai tu kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu pakai masuk, lepas tu kaki kiri. Kan. Bila nak cabut ni sepatutnya bila kita nak lepaskan kan, nak kita dah sampai ke tempat, kita nak cabut daripada kasut tu. Sepatutnya kita cuba amalkan. Ni susah sikit orang nak amal, susah sikit. Kita amalkan kiri dulu. Lepaskan kiri dulu. Lepas kita dah cabutkan kaki daripada selipar tu. Lepas dah cabut tu, letakkan kaki tu atas selipar dulu. Ataupun atas kasut. Ataupun kat bawah pun tak apa. Okey, lepas tu cabut kanan. Lepas dah cabut kanan, nak langkah masuk, contohnya masuk masjid, masuk rumah. Masuk kaki kanan dulu. Sepatutnya benda ni yang kita kena amalkan. Kita cuba cek tengok. Adakah kita amal macam ni? Kalau mula kanan tu saya kira biasa jugalah orang amal. Masuk kanan dulu, lepas tu masuk kiri. Lepas tu mulakan langkah ke kanan. Okey, alhamdulillah lah. Tapi bila nak cabut tu, kita perasan tak kita buat dengan kiri ke kanan? Kalau saya, personally saya perasan sebelum ni, maknanya sebelum saya belajar tentang hadis ni, saya perasan yang saya buat ni, saya pakai yang kanan, lepas pun kanan. Saya perasan macam tu. Bila saya dah belajar, bila saya dah perasan benda saya salah ni kan, lepas tu baru saya ubah caranya. Saya lepas dulu kiri, saya biasa pakai selipar, so lepas kiri, letakkan kaki atas selipar tu, selipar kiri, so lepas yang kanan. Lepas yang kanan tu baru saya langkah ke kaki kanan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dah lepas yang kiri, letak bawah pun tak apa. Cuma kalau bawah tu mungkin kotor ke apa kan. So kita letakkan atas selipar tu. Tapi seorang mungkin dia takut rosak ke apa kan. Biasa mungkin kasut lah, takut pijak atas kasut tu nanti rosak pula kan. Dia punya kasut yang belah atas tu. So pijaklah bawah ke kan. Cuma pastikan bila dah nak langkah tu, first kali adalah kanan. Itu yang sepatutnya. Ni cuba kita amalkan. Dalam konteks kasut, selipar ni lebih biasa kita kena buat. Bahkan kita lihat ada hadis satu lagi sebagai penguat, yang mana disebut daripada isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai untuk mendahulukan sebelah kanan semasa memakai selipar, menyisir rambut, bersuci dan juga dalam semua perkara. Ini pun hadis yang sahihain muttafaqun alaih. Mana disebutkan Nabi suka buat mendahulukan belah kanan ni pada perkara-perkara kebaikan. Nampak contoh lain, memakai selipar, menyisir rambut bersama. Buat kanan dulu. Kemudian bersuci dan dalam semua perkara. Bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah pun ada menyebutkan Nabi suka menjadikan belah tengah, rambut belah tengah dan menyisir belah kanan.
mengasingkan kanan kiri. So ini pun antara yang boleh diamalkan. Tapi ikutlah kesesuaian. Dan dah tu kalau orang tak ada rambut, macam mana Ustaz? Tak boleh buat apa lah. Takkan nak pakai rambut palsu kan? Rambut palsu pun boleh nak pakai. Kan? Tapi bila nak basuh rambut, nak basuh kepala tu, pastikan sampai di kepala lah. Jangan sampai di rambut sahaja. Kan? So kita berpada-pada lah. Jangan sedih sangat kan? Orang tak ada rambut, saya nak buat apa? Tapi saya ada rambut lagi ya, Alhamdulillah. Baik. Jadi kita sebut tadi apa berkenaan dengan perkara kebaikan kita buatlah belah kanan. Termasuklah dengan rambut, bersuci. Bersuci ni macam konteks wuduk kan, mandi. Kalau istinjak tu lain. Istinjak tu benda keaiban. So kita buat pada belah kiri. Baik, kita lihat last huraian daripada ulama. Imam Al-Khattabi sebut mendahulukan kanan. Anggota kanan sama ketika berwuduk. Kita dah sebut tadi dah. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Kaedah ini digunakan dalam semua syariat sebagai penghormatan. Mendahulukan kanan pada kebaikan seperti memakai baju. Maknanya kanan dululah. Kemudian kasut, masuk ke masjid, memakai celak. Kanan juga, motong kuku belah kanan, mencukur misai dan juga menyisir rambut. Tapi mendahulukan kiri pada keaiban. Seperti masuk dalam tandas, pasar. Pasar ni tempat yang Allah tak suka sebab banyak berlaku perkara yang maksiat. Kemudian membuang hingus dan juga qada hajat. Istinjak lah. Kita qada hajat. Termasuklah bila kita ambil wuduk kan, bila kita nak buang daripada air daripada hidung. Masuk kanan. Kita nak buang tu adalah kiri. Samalah hingus ke, kita buang belah kiri, gunakan kiri kan. Apa lagi? Korek hidung ke. Kan pun guna kiri jugalah, tapi diam-diam lah jangan korek daripada orang. Apa lagi? Benda-benda yang keaiban lah, kita rasa malu. Kita rasa tak boleh bagi tahu orang lain kan. Benda keaiban buat belah kiri. Starting dengan kiri. Bukan buat benda baik kanan, benda jahat kiri. Kan nanti lepas ni pegang tangan kiri buat benda yang jahat pula, buat benda maksiat. Tak boleh lah. Bukan macam tu. Maknanya buat benda yang keaiban. Itu beza dia. Baik, itulah. So itulah untuk pagi ni. Saya tengok sikit soalan ada soalan ni. Okey ni. Bunda Khadijah kan. Assalamualaikum. Sebenarnya orang suka pinjam wang tapi tak pernah bayar. Setelah beberapa lama lagi datang untuk pinjam. Perlukah kita bertiap-tiap kali nak dia perlukah kita beri tiap-tiap kali dia nak pinjam? Sudah semestinya jangan berikanlah. Sebab dia diberikan atas dasar pinjaman. So pinjaman ni maknanya dia kena bayar lah. So kalau dia nak pinjam lagi, ikut pada kita nak bagi ni atas dasar apa. Kalau kata yang pinjam tu adik-beradik kan, so kita ni memang mampu dan tahu dia tu jenis yang tak mampu contohlah. So daripada bagi pinjaman, baik kita terus bagi dia sebagai sumbangan, sagu hati, macam hadiah lah, kira sumbangan kan. So tak ada masalah, tak perlu kita fikir dah nak bagi balik ke apa kan. Apa lagi, kalau kata memang jenis dia suka membazir ke, memboros ke, tengok dia hidup mewah je, dia datang pinjam juga kan, terpulang pada kita lah. Kita ada hak lah nak kata nak bagi ke tak nak bagi, terpulang pada kita. Itu hak kita masing-masing, bukan kita bakhil. Sebab kita nilai yang kita nak bagi ni, kita nilai orang yang menerima tu adakah dia perlu ataupun tidak. Dia bakhil ni bila kita ada kemampuan, orang yang datang tu orang memerlukan dan kita nak bagi. Kita nak bagi tanpa sebab. Itu maksud bakhil. Dan ini termasuk dalam kategori orang yang tidak bersedekah. Yang mana dimasukkan dengan sifat kedekut itulah kan. Bakhil tu yang ni lah. Orang yang ada kemampuan, dia tahu ada orang memerlukan dan dia tak nak bagi tanpa sebarang sebab munasabah. So dalam kes yang lain, kita tak nak bagi itu bukan kira bakhil. Kita bagi pada orang lebih memerlukan. Kita ada hak, kita ada pilihan. Tak semestinya orang tak sedekah, tak dia semua bakhil. Tak. Sebab bakhil tu kita tak nak bagi kepada orang yang memerlukan sedangkan kita ni mampu, tanpa sebarang sebab. Itu dikira bakhil. Lagi kalau orang tu dah jumpa kita tak nak bagi, tak ada sebab. Lain kalau kita rasa kita dah check dia tu macam something is wrong kan. Kita tengok dia dah banyak dah ni, dah dapat dah memerlukan, so kita bagi pada orang lain. Itu bukan kira bakhil. Sebab kita hanya nak beri kepada orang yang memerlukan. So dalam kes ni ikut pada kita lah. Sebab dia datang tu, kita nampak dia kaya ataupun dia hidup mewah, hidup boros,
datang pinjam kan. So, kalau nak bagi juga, kita bagi atas dasar sumbangan sahaja. Kalau nak bagilah, biasa orang mungkin tak bagilah kot sebab dia dah mampu mewah dah kan, tapi nak datang pinjam lagi kan. So semua maknanya jawapan dia is up to us lah, atas kita. Kalau nak bagi sumbangan, bagi terus. Kalau bagi pinjaman, tengok macam mana orang dia kan. Tapi biasa je kalau adik-beradik ni kan, ataupun orang yang kenal saudara mara ni, sebaiknya terus bagilah. Tak payah pinjam-pinjam lah. Itu lebih baik. Nak bagi, terus bagi. Tak nak bagi, tak payah bagi. Bukan apa, sebab nak bagi pinjam-pinjam ni dalam keluarga orang terdekat ni kan, kadang-kadang bukan apa, takut sebab duit tu jadi gaduh kan. Bahkan sebab harta pun orang gaduh kan, ni sebab duit pinjam-pinjam ke apa, boleh jadi pergaduhan. Bagi anggapan dia, alah orang kenal je, tak apalah. Beza kalau orang luar ni dia akan lebih berhati-hati. Kalau ada dokumen hitam putih lagi orang takut, kan boleh didakwa ke apa kan. Tapi kalau atas mulut saja, atas angin, so orang kenal pula, takut orang salah guna lah. Tak semua orang sama. Sebab itu, kadang-kadang kalau dalam family ni, nak bagi, terus bagilah. Lebih baik begitu. Ya, saya sebut ni secara umum. Maknanya nak bagi, terus bagi lagi senang. Daripada kita bagi pinjam ke apa, takut jadi problem lah. Sebab-sebab pinjaman tu. Baik, Kak Badriah, bila salat Al-Quran, guna tangan kiri tak sedar sebab ada urutan muka surat. Sebaiknya memang kanan. Berbanding kiri. Sebaiknya belah kanan. Sebab kita gunakan kaedah tadilah, pada perkara kebaikan gunakan kanan. Itu yang lebih baik. Okay. Ustaz keluar rumah kaki kiri dulu kan, baru pakai yes. Betul. Ni yang kita nak kena sedar kan. Bila kita kasut memang letak luar biasanya, so kita akan keluar ni memang kiri dulu. Sebab itu kasut letak luar, bila langkah keluar kiri, letak dulu atas kaki, atas selipar ke, ataupun letak dulu di bawah. Lepas tu mulakan kaki kanan, masuk kaki kanan dulu, lepas tu kaki kiri. Ni yang kita mungkin tak perasan kan. Tapi cubalah amalkan pelan-pelan, jadikan kebiasaan. Kalau jadikan kebiasaan, insya-Allah boleh. Mungkin kita dah biasa tu, kita tak perasan, terus langkah keluar kiri, masuk pun kiri dulu kat selipar tu, lepas tu baru kanan. Itu jalan kan. Kita mungkin buat macam tu. Tapi lepas ni cuba kita praktikkan baik-baik. Baiklah, jadi itu dulu untuk pagi ni. Dah 8.30, mungkin ada program lain. Kita akan sambung nanti pada kuliah akan datang. Ala kulihal, sama-samalah kita ambil manfaat daripada kuliah pagi ni. Mudah-mudahan dapatlah sesuatu mungkin tak banyak pun, tapi dapatlah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Auzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inna hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruh